daripada penjara lepas diseksa dalam penjara, tangan dia cacat. Itu jadi zaman tu memang berlaku. Tapi kenapa orang kata ulama-ulama ini, Imam Abu Hanifah sendiri yang mati dalam penjara, mereka tidak tubuhkan parti politik, jamaah, NGO lawan kerajaan. Pasal apa? Kerana mereka menjalankan jihad dalam bentuk yang lain, yang pada waktu itu pun memang tidak dibenarkan adanya parti politik dan tidak ada pilihan raya. Tak ada cara untuk menukar pemerintah, melainkan kalau zaman ada syura, dan syura sama yang lantik khalifah. Apabila khalifah itu menyeleweng, syura ini jugalah yang akan turunkan pemerintah yang menyeleweng tu. Zaman tu tak ada. Maka pemerintah memerintah secara monarki, lepas dia anak dia, lepas dia anak dia, lepas dia anak dia. Jadi apa yang boleh dibuat masa itu? Para ulama menjalankan jihad dalam bentuk lain, iaitu memberi nasihat. Sebab itu Imam An-Nawawi sendiri, dia lepas nasihatkan Malikuz Zahir, tak mau dengar pandangan dia, dah dia dibawa negeri balik kampung, meninggal di kampung dia, Nawar. Zaman itu lain. Dan zaman ini kenapa para ulama kata boleh terlibat dalam pilihan raya, boleh terlibat dalam demokrasi? Kerana di situ ada ruang dakwah. Bukan beriman pada sistem itu, tetapi melihat ada ruang dakwah. Dengan cara itu boleh hantar orang ke parlimen, berbanding kita cuma menonton saja. Kalau ada siaran parlimen, tengok menteri ni cakap, menteri itu cakap, tak boleh kata apa. Tapi bila dah hantar orang masuk dalam tu, baru boleh berhujah. Maknanya mengubah kemungkaran ataupun perkara yang tak, kezaliman dan sebagainya itu dengan cara macam itu. Masuk dalam sistem itu, sebagaimana Nabi SAW menggunakan kesempatan pada zaman jahiliah dengan masuk atau menggunakan sistem himayah yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Walaupun benda itu tidak ada dalil dan wahyu pun, tapi Nabi guna sementara sehingga baginda berkuasa penuh. Berlaku Fathu Mekah, baru dihapuskan sistem-sistem jahiliah itu. Jadi kesempatan yang ada pada hari ini, maka para ulama melihat perlunya, jika tidak masuk dalam sistem ini, tidak menyertai pilihan raya dan sebagainya, akan berlaku mudarat yang lebih besar. Begitu. Jadi inilah golongan yang kita kata pertengahan. Dia kata biar nak berdiam diri, buat tak tahu, duk berzikir, tak ambil campur hal orang pun tak. Tetapi nak menentang pemerintah di negara itu secara bersenjata pun tidak. Tetapi mereka mengambil pendekatan pertengahan dengan ruang-ruang yang ada. Ini pun satu bentuk jihad. Baik. Sikap berdiam diri adalah punca kepada keruntuhan negara. Kehancuran umat meliputi golongan baik dan jahat apabila mereka tidak berdepan dengan kezaliman orang-orang yang zalim, pemerintah yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Peliharalah diri kamu daripada dosa yang membawa kepada bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim di kalangan kamu secara khusus. Allah kata, takutlah kamu kepada fitnah atau musibah atau bencana yang kalau berlaku, Allah Ta'ala bukan timpakan pada orang yang zalim saja, tetapi akan ditimpakan kepada semua orang. Orang baik, orang jahat, semua kena. Macam kita hari ni lah, kita bukan setuju pun dengan apa yang berlaku, tapi kena juga. Anak Pak Imam yang isap dadah, kadang-kadang anak orang-orang yang baik-baik kadang-kadang berzina. Anak orang yang baik-baik kadang-kadang mak rempit, meragut orang. Pasal kemungkaran telah, fitnah itu telah berleluasa. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena, macam tu. Dan kalau Allah Ta'ala turunkan puting beliung, baru ni macam main-main je sikit-sikit kat Kedah, tak dengar lagi ada orang mati ke, rumah tercabut ke. Kalau jadi, tak kira kata rumah orang jahat kena, rumah Pak Imam dia puting beliung tu kona, semua habis. Seperti mana apa yang berlaku di Amerika Syarikat, negara yang macam itu. Allah turunkan puting beliung, zoom, habis. Rumah orang baik ke, rumah polis ke, rumah bomba, semua kena. Begitu kalau berlaku musibah ni, maka semua orang akan terlibat. Baik. Jadi Syekh Al-Qardawi sebut dalam
membicarakan mengenai kedudukan jihad secara lisan dan memberikan taklim, memberi penerangan, bayan, menerangkan kepada masyarakat, mengajak masyarakat balik kepada pangkal jalan. Ia adalah jihad dakwah, ataupun menggunakan media massa, gunakan media yang ada, Facebook dan sebagainya. Kita cuba jadikan masyarakat ni kembali kepada landasan yang betul. Semua itu bentuk-bentuk jihad. Baik, itu bab ni dia berakhir begitulah. Jadi kesimpulan dia kata, jihad yang dituntut adalah jihad yang bertujuan memenuhi keseluruhan keperluan masyarakat yang pelbagai, yang mesti kita laksanakan dalam sebuah masyarakat Islam. Merawat berbagai-bagai masalah dalam masyarakat, menampung segala tuntutan material dan rohani yang menjadi sebab kepada kemajuan dalam semua sektor, sehingga masyarakat dapat menyediakan suatu kedudukan yang sesuai dengan keadaan mereka. Jihad yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ada 13 peringkat yang kita dah bincangkan, yang dia cuma ulang sikit lagi. Syekh Al-Qaradawi menutup bab ini dengan perbincangan jihad ketenteraan yang merupakan tajuk pada kitab setelah melalui beberapa peringkat. Maknanya jihad peringkat-peringkat dalam jihad ni, jihad memberi peringkat memberi peringatan dan menyampaikan dakwah secara individu. Setiap individu kena bercakap perkara kebaikan satu sama lain. Kemudian jihad, peringkat jihad dakwah yang besar di zaman Mekah sebelum hijrah, menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Peringkat jihad sabar ke atas kesusahan dan menahan diri daripada berperang. Peringkat di mana orang Islam tidak ada kekuatan, kita sabar menghadapi tekanan-tekanan yang datang daripada musuh, sama ada daripada pemerintah negara itu ataupun musuh yang datang daripada luar. Kemudian dia kata jihad, peringkat diizinkan berperang. Bila berhijrah ke Madinah, Nabi SAW diizinkan berperang. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baik, bila orang Islam dah ada kekuatan, mereka boleh lawan. Macam di Syria hari ini, bila dah ada kumpulan yang sedia untuk berperang dengan keadaan menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan diri mereka, maka mereka lawan. Di Malaysia tak boleh. Di Malaysia tak boleh. Kerajaan kita benarkan kita solat, benarkan kita banyak benda yang boleh. So kita tidak ada peperangan dalam jihad dalam bentuk menentang kerajaan secara bersenjata. Kalau ada orang nak buat benda tu, kita tak setuju dan kita tentang perbuatan tu. Mudaratnya lebih besar. Kemudian peringkat diarahkan berperang, peringkat jihad peperangan yang terdapat khilaf di kalangan ulama. Yang ini dia akan sambung pada bab yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Tuan-tuan, hari ini ada pengumuman. Pertama, lepas solat Zuhur, kita terus sama-sama solat hajat untuk Nurul Ain, yang mana Nurul Ain Samad, keluarga staf Petronas sedang koma di Hospital Melaka. InsyaAllah kita mohon pada Allah Ta'ala moga diberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua, lepas solat ni, pada siapa yang nak menyumbang kepada pelajar agama, di belakang saya ada tabung untuk Ustaz Jamaluddin Murad yang menyambung pengajian di Mesir, di Jamiah Qahirah. Siapa yang nak bantu boleh. So sama-sama tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.